KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantiknya, gadget pun dah siap, khemah pun dah pasang. Ini apa ni? Cikgu tak mana? Tahu kan? Tapi kafe Ada. Kalau macam tu boleh tak tahu apa? Kita pergi cari cikgu dulu. Jom. Cikgu tak dulu, tak dulu. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syami di TV KPM untuk slot Badan Beruniform. Hari ini kita akan teroka berkenaan dengan Badan Beruniform Pengakap untuk murid berkeperluan pendidikan khas, dan pastinya kita bawakan seorang guru yang banyak pengalamannya. Kita persilakan Cikgu Farhan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat Cikgu. Nampak Cikgu ceria bertenaga hari ini untuk berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan pengakap bagi murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBBK. MPPK. Ya Cikgu, tapi sebagai pengenalannya mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Saya Ahmad Hafiz Farhan bin Muhammad Suhaimi. Cikgu program pendidikan khas integrasi di Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 92. Okey, dan sebenarnya kita hari ini berada di SMK Putrajaya Presin 92 tu Cikgu Betul. Ya, okey. Dan di belakang kita bawakan juga murid-murid yang bersama kita untuk berkongsi kepada anda berkaitan dengan Badan Beruniform Pengakap ini. Okey Cikgu, kita nak tahu ketahui lebih lanjut Cikgu. Sebagai pengenalannya, mungkin Cikgu boleh berikan objektif kenapa kita tubuhkan Badan Beruniform Pengakap ini kepada murid MPBK. Okey, pertama sekali objektif kenapa murid sertai pengakap ataupun unit badan beruniform adalah sebab dia termaktub dalam SPI Bilangan 2 2007. Baik. Untuk peruntukan untuk kegiatan kokurikulum di sekolah rendah dan sekolah menengah. Nah, ini kalau untuk murid pendidikan khas pula, dia tertulis di dalam buku kod amalan pendidikan murid berkeperluan pendidikan khas 2014. Jadi murid ni memang kena sertai. Kena sertai. Walaupun dia orang pendidikan khas, dia kena sertai macam budak perdana. Kiranya macam wajib jugalah Cikgu. Kalau ikutkan wajib. Dia memang kena sertai unit uniform, kena sertai sukan, kena sertai kelab. Sama je macam budak perdana ni. Maksudnya sama je Cikgu kan? Betul. Perdana ataupun MBPK, mereka kena sertai juga Badan Beruniform, Persatuan dan juga kelab. Betul. Kan Cikgu? Tapi untuk sekolah ni Cikgu, SMK Putrajaya Presin 92 ni yang saya tahu hanya ada Badan Beruniform Pengakap untuk murid-murid MBPK Cikgu, betul ke? Betul. Kalau di SMK Putrajaya Presin 92, kita memang ada pengakap sahaja untuk MBPK. Baik. Jadi seramai 75 orang murid kita. 75. Memang semua berpengakap. Okey, semua pada pengakap dah ni. Dah pandai betul. masak, dah pandai buat gadget, pandai pasang kemah. Tapi Cikgu, saya nak tahu juga apa lagi antara keberhasilan, kenapa pentingnya untuk murid kita ni sertai Badan Beruniform seperti pengakap ini. Okey, kalau di sekolah ini murid kita sertai pengakap sebab pengakap ni lebih pelbagai berbanding dengan unit uniform lain. Okey. Contohnya kita kawat pun kita ada. Kawat pun ada. Kecemasan pun kita ada. Kita belajar juga. Ikhtiar hidup pun kita ada. Okey. Lepas tu kerja amal pun kita ada. Macam-macam lah Cikgu. Jadi contohnya kalau murid ni salah satu aktiviti pengakap lah. Ya. Antaranya adalah mengembara. Mengembara ke mana tu Cikgu? Jadi murid ni dia akan berjalan saja sejauh jarak yang ditetapkan bersama-sama rakan dia orang
di luar. Jadi diorang akan bersosial sendiri dengan masyarakat. Sebab yalah kita takut kalau murid ni dah habis sekolah, Betul. dia akan sukar untuk bersosial dengan masyarakat. Jadi itulah kita terapkan nilai untuk berkomunikasi antara mereka dan betul, juga masyarakat di luar sana. Itu contoh mengembara, cikgu. Selain mengembara, mereka ada belajar masak-masak juga ke, cikgu? Masak ada sama aja macam pengakap perdana. Okey. Dia ada buat aktiviti contohnya masak roti. Ada roti. Roti lilit. Okey. Ada telur. Saya tiba-tiba lapar dah, cikgu. Okey, apa lagi, cikgu? Apa lagi? Kalau ada lagi Maggi pun ada. Maggi pun Irfan. masak juga. Okey. Tadi cikgu dah cerita berkenaan dengan mengembara dah. Lepas tu masak pun dah. Apa lagi, cikgu, aktiviti lain yang selalu kita lakukan bersama? Selain tu aktiviti yang antara kita lakukan adalah kalau seperti perkemahan, kita ada aktiviti contohnya memasang kemah, belajar membuat ikatan dan belajar membuat gadget. Okey. Cikgu. Cakap pasal gadget, cikgu. Mungkin ramai di luar sana tak tahu lagi apa yang dikatakan dengan gadget. Telefon bimbit ke, cikgu? Bukan. Bukan. Okey, cikgu. Fahamkan mereka di luar sana. Kalau di dalam pengakap, gadget ni adalah kepada peralatan yang untuk kita menyimpan barang atau meletakkan barang. Contohnya untuk simpan peralatan masak. Itu adalah gadget. Yang belakang kita ni, cikgu, Betul. Okey. Ini antara gadget yang mereka kena siapkan sebagai seorang dalam pengakap ataupun ahli pengakap ini. Okey, cikgu. Apa lagi? Ifan pernah dengar, cikgu, mereka juga ada buat aktiviti gotong royong. Betul, Irfan. Kalau antara aktiviti yang boleh membantulah murid MBPK kefusian rendah, adalah salah satu aktiviti adalah gotong royong untuk kita belajar macam mana menguruskan diri. Seperti kalau di rumah kita perlu untuk mengemas rumah sendiri, kalau mungkin dia suka untuk MBPK, jadi bila dia berpengakap, dia boleh membantulah murid macam mana untuk mengemas rumah. Betul, cikgu. Sebab kadang-kadang kita pun tak tahu, cikgu, macam mana nak buang sampah dengan sebetulnya. Jadi dengan kemahiran yang diajar semasa mereka menjadi ahli pengakap di sekolah, cikgu, membantu mereka untuk menguruskan bukan saja diri, malah di persekitaran mereka, kan, cikgu? Betul. Okey, selain gotong royong, apa lagi, cikgu? Okey, selain daripada gotong royong, antara aktiviti kalau waktu perkemahan, selalunya waktu pagi akan ada semakan tapak perkemahan. Baik. Untuk memastikan tapak perkemahan ni bersih, dalam kemah pun bersih. Antara aktiviti yang murid kena buat adalah lipat baju. Lipat baju? Betul, Irfan. Kenapa penting lipat baju, cikgu? Itu adalah sebab kalau kita kat rumah pun kita kena lipat baju. Betul, kalau itu mak marah. Betul, Irfan. Okey, baik. Kita nak bercakap tentang lipat baju ni, kan. Saya rasa lebih baik, cikgu, kalau kita ajak sekali murid-murid kita untuk buat aktiviti lipat baju. Boleh? Boleh. Yang mana, siapa yang nak buat ni, cikgu? Dekat belakang dah sedia dengan baju. Cikgu mungkin ke sana dulu. Wah, okey. Cikgu, kita bersama dengan 3 murid kita sekarang ini. Kita ada Amalia, hai. Kita ada Nadira dan kita juga ada Zikri. Okey, cikgu. Nampaknya mereka dah bersedia ada bawa baju daripada rumah, cikgu. Nak buat apa ni? Nak lipat ke? Ini kita akan lipat lah, Irfan. Okey. Dengan cara yang betul lah, dengan bukan cara lipat yang betul. Okey. Ke cikgu nak bagi tahu cara dulu ataupun kita nak tengok terus macam mana mereka lipat? Kalau kita boleh tengok terus, macam mana diorang lipat kalau kat rumah. Okey. Baik, kita nak saksikan sekarang ini bagaimana 3 murid kita hari ini nak lipat baju seperti yang mereka lakukan di rumah mereka. Okey, dah bersedia semua? Okey, kita buka dulu baju tu. Kita lipat balik. Okey, 1, 2, 3, mulakan. Okey. Nampak? Kita akan lihat sekarang ini bagaimana murid-murid kita nak lipat baju. Okey. Pertama sekali kita bentangkan dulu baju kita. Betul, Irfan. Okey. Zikri boleh teruskan. Zikri, lipat baju. Lipat baju. Boleh tak? Okey. Wah, boleh, Zikri kata. Boleh. Dah dirah laju lah, cikgu. Dah nak siap dah. Betul, Irfan. Okey. Amalia okey? Okey. Kita saksikan. Betul lah, cikgu, sebab dekat rumah pun kita kena belajar untuk menguruskan diri sendiri, kan, cikgu? Jadi pentingnya contoh kita melipat baju hari ini, aktiviti sebegini. Okey. Baik. Zikri dah siap? Dah siap. Nadira dah siap? Okey, kita tunggu sekejap. Amalia nak siapkan lipatan bajunya.
bukan main fokus cikgu kan? Betul. Cikgu, untuk contohnya kan, kalau kita nak ajar murid kita MBK ni nak belajar lipat baju ni, selalunya berapa lama masa cikgu ambil? Dia bergantung kepada kefungsian murid. Kalau kefungsian sederhana, mungkin dia orang dah pandai sebab belajar di rumah dan dia orang lipat di rumah. Kalau untuk murid kefungsian rendah, kemungkinan di rumah ibu bapa yang tolong lipatkan, jadi kita boleh ajarkan di sekolah. Itu pun bergantung. Kadang-kadang mungkin mengambil masa yang lebih lama, kadang-kadang mungkin sekejap, bergantung pada kefungsian murid. Okey cikgu, apa kata sekarang kita semak dulu lipatan murid-murid kita? Boleh, Ifan. Ya, yang pertama, Amalia. Kalau kita tengok Amalia, lipatan dia memang kemas lah. Memang beri kita buka Amalia. Okey. Kalau untuk Nadira mungkin dia belajar di rumah dia lipatannya macam tu. Baik. Tapi Zikri mungkin kita boleh perbaiki lagi cara lipatannya. Kita berikan tepukan untuk semua dulu. Tahniah Nadira, tahniah Zikri dan tahniah Amalia. Okey, lipat baju pun sudah cikgu. Apa kata kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Slot Badan Beruniform Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam Slot Badan Beruniform Didik TV KPM, saya Irfan Syami dan Cikgu Farhan di sini. Cikgu okey? Okey. Terbaik. Okey cikgu, untuk segmen kali ini kita akan terangkan pula tentang undang-undang dan juga peraturan untuk pengakap MBK cikgu. Jadi undang-undang ni kenapa kita perlu tahu cikgu, dan contohnya kalau Irfan nak masuk menjadi ahli cikgu, pasti ada peraturannya kan? Betul, Irfan. Ya, silakan cikgu. Kalau untuk pengakap, kalau mana-mana unit uniform, kalau nak masuk mesti jadi ahli kan, Irfan? Betul. Okey, antara keahlian pengakap, dia ada beberapa perkara sebagai ujian yang perlu murid tahu. Antaranya murid perlu mengetahui pakaian seragam. Baik. Kena kenal dulu apa yang dia pakai tu cikgu. Betul, kan. Macam saya hari ni tak pakai baju pengakap cikgu. Jadi saya tak boleh jadi ahli dah ni. Tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Kena pakai dulu baju pengakap. Okey, itu dari segi pakaian seragam cikgu. Nanti kita akan ketahui dengan berlanjut. Lagi selain daripada tu, murid perlu tahu prinsip rukun negara, undang-undang pengakap, lambang pengakap. Murid kena tahulah apa maksud lambang pengakap itu. Dan ikatan pengakap. Pengakap. Betul, Irfan. Itu antara perkara yang mereka perlu tahu sebelum menjadi seorang ahli pengakap MBK. Betul. Kan? Okey, jom kita lihat cikgu kepada perkara yang pertama, iaitu pakaian seragam. Boleh. Okey, mungkin cikgu boleh terangkan baju cikgu ni kenapa warna kelabu, dekat atasnya apa nama dia kan? Silakan. Boleh, kalau macam tu boleh ke saya jemput murid? Boleh tunjukkan? Kan saya suka ni. Silakan, kita nak bersama dengan Zikri. Zikri Silakan boleh. Zikri. Okey. Kalau kita lihat kepada pakaian seragam Zikri, dia baju pengakap adalah warna kelabu. Warna kelabu. Untuk lelaki, dia akan berlengan pendek. Baik. Dan memakai scarf. Scarf berwarna biru beserta line hitam, putih dan merah. Okey, baik. Itu memang pengakap punya lah. Itu memang pengakap bukan punya. Bukan scarf lain lah cikgu. Tak ada dah yang lain pakai. Okey, selepas tu dia ada woggle. Untuk mengikat scarf yang ada berlambang pengakap. Baik. Okey. Kalau pada baju pula kita boleh tengok ada banyak rencana ni. Betul. Kan? Kalau pada kita bahagikan kepada dua, kalau pada bahagian sebelah kiri, dia lebih kepada pengenalan diri murid. Sebab tu ada nama dan juga ada bendera Malaysia. Maksudnya Zikri ddatang daripada negara Malaysia. Betul cikgu? Betul, Irfan. Okey, cikgu, macam yang Zikri pakai ni cikgu, topi dekat atas kepala dia ni, kita panggil nama apa cikgu? Kalau untuk pengakap, kalau yang kita lihat, untuk pengakap darat, ini dipanggil forage cap. Dia berwarna biru dan ada line merah serta ada lencana pengakap di atas mata kiri. Okey, kena ada juga cikgu lencana pengakap kan. Betul. Nak menunjukkan saya adalah ahli pengakap yang sebenar. Bukan tiba-tiba. Okey. Baik, itu dari segi pakaian seragam ni cikgu. Kalau macam cikgu sekali yang ni dekat atas bawah kita panggil apa cikgu? Kalau atas ni dipanggil epaulet. Ataupun kalau kegunaan dia adalah untuk menunjukkan pangkat. Kalau contoh saya sebagai penolong pemimpin di sekolah, saya akan pakai forage cap lah. Kalau ahli biasa tak adalah pangkat ni. Ahli biasa tak ada. Okey, belum lagi. Baik cikgu, itu dari segi pakaian seragam untuk ahli pengakap murid MBK. Nak tanya juga cikgu dari segi tadi cikgu ada cakap berkenaan dengan rukun negara cikgu prinsip rukun negara. Okey, kita nak tahu lebih lanjut apa kepentingannya, kenapa kita kena faham tentang prinsip rukun negara ni cikgu? Okey, kenapa pentingnya prinsip rukun negara di dalam pengakap?
Apa kata Ifan bagi tahu dulu saya. Saya bagi tahu. Apa dia 5 rukun negara? Okey, tak apa. Saya cuba cikgu. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Betul cikgu? Betul. Yeay, betul. Nasib baik. Betul. Okey cikgu, kenapa penting kita tahu ni? Kalau pentingnya, kalau kita sebagai mana-mana masyarakat pun lah, kita kena ikutlah prinsip rukun negara kita. Sebab dia akan membantu kita menjadi orang yang lebih baik dan akan bantu kita untuk hidup dalam masyarakat yang harmoni. Betul cikgu. Kita kena sayang negara kita dan hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum ni kena sentiasa harmoni cikgu. Tak boleh bergaduh, tidak boleh berpecah. Betul. Kan cikgu. Okey, itu dari segi prinsip rukun negara cikgu. Apa lagi undang-undang yang perlu kita tahu semasa kita menjadi ahli pengakap? Kalau undang-undang untuk pengakap ada 10, antaranya adalah pengakap sentiasa berjimat cermat. Oh, berjimat cermat. Okey, itu yang pertama cikgu. Selebihnya selain daripada itu, pengakap adalah wajib menjadikan dirinya berguna dan menolong orang pada setiap masa. Itu macam kita cakap tadi lah, prinsip rukun negara. Untuk bantu kita hidup dalam masyarakat. Itu antaranya cikgu untuk kita sentiasa membantu masyarakat di luar sana dengan menjadi ahli pengakap, dan kita juga kena berjimat cermat. Betul. Jangan kita kata apa ada satu sifat untuk sentiasa borol dan sebagainya. Kita kena jaga diri kita dan jaga masyarakat di sekeliling. Okey cikgu, apa lagi perkongsian cikgu untuk segmen tentang undang-undang dan peraturan ni cikgu? Kalau selain daripada itu, untuk menjadi ahli pengakap, kita harus tahu lambang pengakap. Lambang pengakap. Ya, apa maksud-maksudnya cikgu kan? Betul. Kalau kita lihat dekat sini, saya ada lambang pengakap. Okey. Kalau ikutkan nama pengakap ni, Malaysia punya memang macam inilah. Okey. Okey, yang pertama sekali, kalau Ifan lihat, kita ada tali simpulan berwarna kuning. Betul. Okey, ni adalah menunjukkan persaudaraan pengakap. Okey, persaudaraan pengakap. Maksudnya cikgu, kita semua yang ada pengakap ni adalah satu hati, satu jiwa lah. Betul, kita bersaudara. Bersaudara, kita bersaudara. Okey, yang warna merah tu cikgu? Kalau warna merah ni adalah melambangkan persetiaan pengakap, iaitu ada 3. Sebab tu ada 3 kelopak. Baik, okey. Dan nampaknya cikgu ada kosong lagi kat sini ni. Ada 3 lagi perkara yang kita tak letakkan lagi. Cikgu nak bagi saya jawab ke macam mana? Apa kata kita panggil murid yang jawab? Murid yang jawab? Okey. Kalau murid yang jawab, jomlah kita nak panggil siapa ni? Yang pertama sekali, apa kata kita panggil Raikan? Raikan. Assalamualaikum. Okey. Raikan boleh ke tengah dulu? Kacak Raikan ni. Okey. Raikan, cikgu nak dia letak dekat bahagian mana cikgu? Apa kata kalau macam kita ambil Islam sebagai agama rasmi, dekat mana dia nak letak? Raikan, cuba letak kat mana? Okey. Betul ke cikgu? Betul ke? Betul. Betul. Okey. Sebab itu ada bulan sabit. Betul. Dia sama macam bendera Malaysia kita, Ifan. Baik. Okey. Pandai Raikan, terima kasih. Duduk kemah balik Okey, baik. Yang kedua cikgu, ada lagi ni. Yang bintang warna hijau ni apa cikgu? Yang bintang warna hijau ni adalah 10 undang-undang pengakap. Okey, kita nak panggil siapa untuk lekatkan? Apa kata kita panggil perempuan pula, Ifan? Siapa tu? Apa kata kita panggil Amalia? Amalia ke sini Amalia. Silakan. Wah, Amalia ni tadilah yang pandai lipat baju tu. Betul, Ifan. Baik, mungkin Amalia boleh tolong Ifan lekatkan dekat mana yang bintang ni. Mana bintang? 10 undang-undang pengakap yang mana satu? Bintang warna hijau. Lekatkan kat situ. Boleh? Okey, pandai Amalia. Dah. Terima kasih Amalia. Okey, nanti kita lipat baju sama-sama Baik, yang terakhir cikgu. Ada bintang lagi cikgu? Betul lah, ada satu lagi bintang berwarna kuning. Lebih kurang macam jalur gemilang. Jadi siapa nak tolong lekatkan? Apa kata kita panggil perempuan lagi, Fai? Okey, siapa? Kita panggil Nadira. Nadira, silakan Nadira ke depan. Okey, kita nak panggil Nadira untuk lekatkan lambang pengakap yang terakhir. Okey, silakan Nadira. 14 buah negeri di Malaysia. Dekat mana?
Okey, betul cikgu? Betul. Berikan tepukan untuk Nadira. Wah, nampaknya cikgu, murid-murid cikgu hari ni dah faham tentang lambang pengakap ni. Maksudnya mereka memang ahli yang sejati cikgu. Betul, Irfan. Dan mungkin cikgu boleh kongsikan contohnya kan warna merah ni, lepas tu ada warna kuning ni, lebih kurang macam jalur gemilang. Betul? Betul. Ha. Tapi kalau untuk lambang pengakap ni, Ya. kita lihat ada 3 warna, iaitu warna kuning, merah dan hijau. Sebenarnya ni melambangkan 3 jenis pengakap, iaitu pengakap kanak-kanak, Kanak-kanak. pengakap muda dan pengakap remaja. Oh, Untuk pengakap kanak-kanak, dia melambangkan warna kuning. warna kuning. Okey, itu Betul, kanak-kanak warna kuning. Kalau Yang remaja Remaja warna merah, Irfan. warna merah. Betul. Ah, ah. Jadi kalau hijau ni untuk pengakap muda. Okey, kalau macam cikgu kategori pengakap mana cikgu? Kalau saya, Ya, Irfan, saya dah kategori pengakap painting. Aduh, tak apa. Nampak masih muda cikgu. Mungkin warna, kalau muda tadi warna apa cikgu? Kalau muda tadi warna hijau. Itu warna cikgu, warna hijau. Okey, baik, itulah perkongsian berkenaan dengan peraturan dan juga lambang pengakap tadi. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Slot Badan Uniform Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Slot Badan Uniform Didik TV KPM untuk pengakap MBPK bersama dengan saya Irfan Syahmi dan Cikgu Farhan. Okey, untuk segmen kali cikgu, kita akan lihat pula kepada persetiaan pengakap cikgu. Pentingnya pengakap ni kena setia dengan ahlinya. Okey cikgu, sebagai permulaannya mungkin cikgu boleh kongsikan apa yang dikatakan dengan persetiaan pengakap ni? Okey, kalau macam tadi kita dah tahu untuk menjadi ahli pengakap, okey, persetiaan pengakap ni adalah salah satu yang murid perlu tahu untuk menjadi ahli pengakap. Jadi murid kena hafal persetiaan pengakap. Baik. Untuk dia ibarat macam ikrar. Ikrar. Okey, maksudnya mereka kena fahami luar dan dalam cikgu Betul. Ikrar yang mereka ingin bacakan itu. Okey. Jadi cikgu, apa ikrar yang kena baca tu? Apa kata kita ajak murid untuk bacakan persetiaan pengakap tersebut, Irfan? Okey, jadi siapa yang bertuah dengan cikgu? Dalam kemah ke yang dekat atas ni? Apa kata kita panggil dalam kemah? Dalam Irfan? kemah. Siapa cikgu? Apa kata kita panggil Adam Iman? Iman, silakan Iman. Wow, okey. Iman akan bacakan kepada kita kat tengah dulu. Baik, untuk persetiaan pengakap. Iman dah bersedia, Iman? Boleh? Boleh? Iman berkhabar sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Okey, Iman. Jadi, Iman dah jadi pengakap ni dah lama ke? Dah lama dah? Sejak bila? Daripada kecil. Daripada kecil lagi dah jadi pengakap. Okey, itu memang terbaik. Jadi kita nak saksikan Iman nak bacakan kepada kita persetiaan pengakap. Silakan. Bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dan dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengangkap. Okey, terima kasih Iman. Jadi cikgu, bagaimana bacaan ikrar yang dilakukan oleh Iman tadi? Memang betul lah, Irfan, baca ikrar. Cuma kalau bacaan persetiaan pengakap, Ya. kalau ikutkan, murid perlu mengangkat 3 jari, Irfan. 3 jari? Boleh tak Iman bacakan dengan angkat 3 jari tu? Susah. Susah tak apa. Kalau macam tu tak apa, kita akan cuba lagi dengan murid yang lain pula. Okey, terima kasih Iman. Okey, boleh kembali ke kemah untuk kita punya ni. Camping kita kat dalam. Okey, terima kasih Iman. Baik cikgu, itu adalah bacaan persediaan pengakap yang dilakukan oleh saudara Iman tadi. Okey, seterusnya cikgu, kita nak lihat pula kepada hormat pengakap. Betul, Irfan. Selalunya dalam uniform mesti kita ada tanda hormat. Contohnya apabila kita berjumpa dengan orang yang pangkat lebih tinggi daripada kita ataupun cikgu, Ya. kita perlu hormat kepada mereka. Maksudnya kena hormat tu kepada mereka yang dalam ahli pengakap sahaja ataupun semua orang cikgu? Kalau Yes. masa beruniform kepada ahli pengakap sahajalah, Baik. sebab hormat pengakap tak sama dengan hormat uniform lain. Ya, betul. Jadi cikgu, kita nak saksikan jugalah macam mana nak buat hormat pengakap ni. Kalau macam tu, apa kata kita panggil lagi murid, Irfan? Okey, kalau tadi dah
dalam kemah sekarang ni cikgu? Apa kata kita panggil lagi yang dalam kemah? juga. Siapa tu cikgu? Apa kata kita panggil Irfan? Ya, saya. Bukan Irfan ni. Irfan Azhar. Oh, okey kat dalam. Sila. Oh, Irfan juga. Silakan Irfan. Irfan apa khabar? Sihat Okey, Irfan kat sana sikit. Baik. Okey. Kita nak tengok Irfan, bukan Irfan yang ni, Irfan yang sebelah saya ni nak lakukan hormat pengakap. Macam mana tu Irfan? Macam mana? Wah. Okey. Seperti yang kita lihat, kalau hormat pengakap sama juga macam persediaan pengakap menggunakan 3 jari, 3 jari, tangan kanan di atas kening. atas kening cikgu Kalau macam atas lagi cikgu salah. Atas lagi salah. Salah. Okey, dia kena betul-betul berada di atas kening cikgu Betul. Irfan okey? Bagus Irfan ni. Dia dah boleh pandai buat hormat pengakap. Terima kasih. Okey. Jadi cikgu, untuk hormat pengakap ni mungkin kita nak bagi Irfan peluang bagi Irfan untuk lakukan bersama dengan rakan-rakan yang lain. Boleh? Boleh? Okey. Irfan pusing ke sana sikit. Okey. Boleh. Dan yang lain boleh bangun dan bagikan hormat pengakap kepada Irfan. Silakan. Boleh buat sekarang. Hormat. Okey. Hormat. Okey. 3 jari. Macam mana zikri? Macam mana zikri? Hormat pengakap. Hormat akak. 3 jari. 3 jari. Ya, letak dekat Letakkan atas kening. Di atas kening. Okey, Irfan pun buat juga. Wah, berikan tepukan untuk adik-adik kita. Memang pandai lah cikgu. Memang berhasil lah kita mengajar mereka untuk menjadi seorang ahli pengakap yang berjaya. Tapi cikgu Irfan nak tanya juga, kenapa cikgu? Kenapa kita letakkan 3 jari sahaja? Kenapa 3 jari? Kalau untuk persediaan pengakap, 3 jari menunjukkan setiap persediaan pengakap, iaitu taat kepada Tuhan yang pertama sekali. Kita kepada Tuhan. Yang kedua, menolong orang pada setiap masa. Dan yang ketiga adalah menurut undang-undang. Okey, itulah sebabnya kita angkat 3 jari sahaja. Baik, kita kena percaya kepada Tuhan. Betul. Yang kedua tadi kita kena sentiasa menolong orang. Menolong orang pada setiap Dan masa. yang ketiga adalah menurut undang-undang pengakap. Menurut undang-undang pengakap. Okey cikgu, kita dah faham tentang hormat pengakap ni cikgu. Tapi kalau kita nak bercakap tentang kawat cikgu, ada tak aktiviti yang mereka selalu lakukan untuk aktiviti kawat ni? Kalau untuk aktiviti kawat pada murid MBPK kita ada lakukan, cuma bukan yang sukar lah, lebih kepada kawat yang statik. Contohnya hormat tadi pun dipakai di dalam aktiviti kawat untuk murid MBPK. Contoh ketika berkawat ada hormat ke hadapan ataupun hormat ke kanan. Hormat ke hadapan ataupun hormat ke kanan. Mungkin cikgu boleh tunjukkan sikit cikgu contoh kawat tu. Nak saya tunjukkan ke? Cikgu tunjukkan sikit. Contohnya, kalau kita buat kawat ke hadapan cikgu macam mana? Kalau hormat ke hadapan, contohlah saya nak ambil sikit daripada Irfan. Contoh saya lah Okey. Baik. Itu lebih pada hormat ke hadapan. Okey, kalau yang lagi satu cikgu tadi? Kalau hormat ke kanan lebih digunakan ketika aktiviti kawat. Irfan, ketika pasukan kawat masuk ke padang untuk berkawat. Baik. Dan ingin hormat kepada mana-mana orang yang lebih besar ataupun pejabat yang lebih tinggi, akan melakukan hormat ke kanan. Hormat ke kanan. Okey cikgu, nak tanya, setiap hari Rabu kita ada hari co-curriculum, betul? Pada setiap petang. Adakah pada setiap hari Rabu tu mereka akan lakukan aktiviti kawat kaki atau macam mana? Tak juga. Tak juga. Sebab kita ada pelbagai aktiviti, kawat adalah salah satu sahaja. Salah satu. Okey. Apa lagi cikgu aktiviti lain? Contohnya kan hari Rabu tu selain daripada kawat, kita nak boleh buat apa lagi bersama mereka? Selain daripada tu kita ada buat ikatan. Pengakap Irfan. Baik. Ikatan tu tak apa, kita akan simpan dulu. Jadi, yang ni boleh duduk dulu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Irfan masuk dalam kemah, nanti boleh ikut Okey, terima kasih banyak semua. Jadi, itulah dia berkenaan dengan persediaan pengakap dan juga hormat pengakap. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot Padang Uniform Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bersama kami dalam Stop Badan Uniform, saya Irfan Syahmi. Kita ada Cikgu Farhan dan juga Encik Fuad selaku pembantu pengurusan murid di sini. Okey, untuk segmen kali ini kita kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan simpulan dan ikatan. Betul Cikgu? Betul, Irfan. Sebagai mukadimahnya kan nak tanya juga kenapa pentingnya untuk murid-murid kita ni belajar tentang simpulan dan ikatan. Okey, macam tadi juga, Irfan. Simpulan dan ikatan ni juga terdapat dalam untuk mendapat keahlian pengakap. Jadi murid perlu tahulah simpulan dan ikatan. Betul Cikgu. Selain itu Cikgu, untuk kita buat gadget, kita pun kena tahu juga nak buat simpulan itu. Betul, Irfan. Jadi tujuan kita tahu ikatan ni selain daripada untuk mendapatkan rencana keahlian pengakap, dia juga akan membantu kita untuk membuat gadget-gadget asas dalam pengakap. Contohnya Cikgu? Contoh gadget ke ikatan? Kita bagi contoh gadget dulu yang perlukan ikatan. Okey, contoh yang kita boleh tengok dekat tepi ni. Baik. Iaitu gadget asas untuk simpan peralatan. Di sini kita akan pakai beberapa ikatan asas. Wow, nampak macam susah lah Cikgu. Susah ke sebenarnya? Susah kalau tak tahu, Irfan. Susah kalau tak tahu. Maksudnya kita kena belajar sama-sama. Betul, Irfan. Okey. Dan apa lagi Cikgu faedah kepada murid sekiranya mereka mahir untuk menyiapkan dan lakukan simpulan dan juga ikatan? Okey, selain daripada tu, kalau untuk murid MBPK, ikatan ni juga akan membantu motor halus murid apabila dia melakukan ikatan. Maksudnya kita akan cuba maksimalkan tangannya Cikgu, jari-jarinya jari-jari, untuk membuat satu ikatan dan juga simpulan. Betul. Okey, untuk hari ini Cikgu nak kongsikan kepada kita berapa ikatan dan simpulan sebenarnya? Kalau ikutkan hari ini saya akan kongsikan 6 ikatan. Fine. Banyaknya, 6 Cikgu 6. Jadi Cikgu akan tunjukkan kepada kita bagaimana untuk menyiapkan ke-6 ikatan itu. Jadi Cikgu, nama ni Cikgu, apa? Yang pertama namanya apa? Yang pertama sekali kita akan belajar ikatan buku sila. Buku sila. Betul. Yang kedua kita akan belajar ikatan bunga geti. Bunga geti. Yang ketiga? Yang ketiga adalah simpul manuk. Simpul manuk. Betul, Yang keempat? Yang keempat adalah tindih kasih. Tindih kasih. Dan kelima adalah kelima lilit dua simpul. Yang keenam? Yang keenam adalah ikatan seraya. Ikatan seraya. Okey. Dengar nama pun dah macam susah Cikgu, tapi macam juga kalau tak buat tak tahu. Betul, Irfan. Dia jadi susah kalau kita tak cuba nak buat kan. Betul. Jadi jom kita mulakan Cikgu dengan ikatan yang pertama iaitu buku sila. Boleh. Cikgu ada tadi? Ada, Irfan. Cikgu saya pun ada juga. Saya pun ada juga dalam poket dah sediakan dah. Okey Cikgu, tapi soalan saya yang pertama, kenapa dekat tali ni ada warna merah di hujungnya dan ada warna biru? Kalau untuk murid MBPK, kita colourkan tali warna merah dengan biru untuk membantu murid ni kenali, sebab kemungkinan murid tidak kenal mana kanan mana kiri. Jadi kita gunakan warna yang lebih senang untuk murid kenal. Jadi Cikgu, yang warna merah ni warna belah kanan. Belah kanan. Okey, warna biru untuk belah kiri. Belah kiri. Betul, Irfan. Jadi Cikgu, saya pun tak sabar nak belajar tentang ikatan yang pertama. Silakan. Okey. Yang pertama sekali kita akan belajar ikatan buku sila. Sebelum tu kalau kita kena tahulah apa fungsi sebenar ikatan ni. Betul juga. Okey, kalau untuk buku sila, ikatan ni berfungsi sebagai untuk menyambung dua tali yang sama saiz. Okey. Contohnya kita buat, boleh ya? Boleh Cikgu. Okey. Kita tangan kanan ataupun warna merah dan biru. Baik. Merah kita letakkan di atas biru. Okey, lepas tu kita pusingkan. Pusingkan merah. Pusingkan merah. Lepas tu merah kita letak lagi atas biru. Letak atas biru. Kita pusingkan. Pusingkan merah, okey. Lepas tu kita tarik. Tarik. Okey. Betul ke Cikgu? Akan dapat bentuk macam ni. Okey, macam ni. Kita balik je Cikgu, betul ni? Sama je. Nervous Pegang saya. kita balik. Okey, dan kita nampak kat belakang ni Cik Fuad tengah membantu murid-murid kita untuk siapkan ikatan bersama kita di sini. Cik Fuad okey? Okey, terbaik. Murid-murid okey semua? Baik, Irfan kena okey Irfan Baik. Okey, itu ikatan yang pertama Cikgu. Okey. Yang pertama ni kita bagi yang biasa-biasa, tak susah sangat lah. Betul. Okey, yang kedua iaitu bunga geti. Yang kedua adalah ikatan bunga geti. Sama juga, kita perlu tahu fungsi ikatan tersebut. Ya, kalau macam buku sila tadi kita nak sambung dua tali yang sama saiz. Kalau bunga geti kita nak gabung
dua tali yang tak sama saiz. Tak sama saiz pula. Okey. Tapi kita pakai tali yang sama je lah. Betul-betul. Okey, Demonstrasi pertama sahaja. yang biru ni kita bulatkan. Bulatkan. Kita buat bulat. Okey. Baik. Okey. Yang merah kita masukkan Ke dalam cikgu ke dalam. Okey. Okey, lepas tu kita pusingkan ke bawah Pusingkan ke bawah. dan ke atas. Ke atas. Kita akan pegang macam ini. Okey. Betul cikgu? Betul. Baik. Oh, hebat juga. Rupanya. Biasa cikgu. Okey. Lepas tu merah ni kita masukkan ke dalam sambungan tali merah. baik. Okey, masukkan ke sini. Masukkan ke bawah. Masukkan ke bawah. Okey. Baru kena puji kan tak pandai buat Lepas tu cikgu, Lepas tu kita tarik je. tarik je. Ah. Okey. Aha. Jadinya macam mana cikgu? Dia akan dapat bentuk segitiga macam ni. Segitiga macam ni. Okey. Baik. Okey. Betul cikgu? Cikgu saya buat dulu. Macam salah je. Macam salah. Aduh, macam mana ni Ifan? Yang kedua pun nak salah. Alah. Sebab kalau ikutkan Okey. ikatan ni, kalau kita tarik memang takkan tercabut lah. Dekat mana salah saya tu cikgu? Kalau yang ni Biasa kita dah tarik, belajar. dia tercabut. Cikgu gelakkan saya. Okey, jadi macam mana cikgu? Okey, cikgu buat lagi sekali. Tak apa, kita buat sekali lagi. Boleh. Okey. Lagi sekali Minta maaf lah, saya baru belajar. Betul, kita semua dah proses belajar. Baik, lagi sekali cikgu. Okey. Kita buat bulat dia tali biru tadi. Tali biru yang bulat cikgu Tali biru kita Okey. bulatkan. Bulatkan. Baik. Lepas tu kita masukkan tali merah. Masukkan tali merah. Boleh Okey. Okey, lepas tu kita pusingkan ke atas. Pusingkan ke atas. Setakat ni boleh Betul tak cikgu setakat ni? Setakat ni betul. Okey. Okey, lepas Baik. tu kita masukkan Merah tu ke bawah. ke bawah. Okey, macam ni. Okey, lepas tu kita tarik. Lepas tu kita pegang macam ni. Dua ni kan. Macam ni. Okey. Kita tarik je. Okey, dapat segitiga. Dapat bentuk segitiga. Baik, itulah dia. Yang kedua iaitu bunga geti. Nampak tak guys? Okey, kita dapat sekarang ini bentuk segitiga untuk kita buat ikatan bagi tali yang tak sama saiz. Betul, Ifan. Baik. Okey, itu yang kedua cikgu. Yang ketiga. Yang bukan senang, ketiga, cikgu. simpul manuk. Macam mana? Yang ni kita perlukan peralatan. Iaitu Itu kita boleh pakai buluh. buluh. Ataupun Okey. kayu lah, mana-mana kayu. Baik, mungkin Cik Fuad boleh tolong bagi kepada kami di sini. Terima kasih. Cik Fuad sentiasa ada untuk membantu kita di sini. Terima kasih Cik Fuad. Ya. Baik. Okey cikgu. Jadi saya pegangkan dia. Boleh? Yang tu kena saya pegangkan. Jangan, saya tak pandai buat lagi. Okey, saya pegangkan dulu Okey. cikgu. Okey. Untuk simpul manuk ni kena sama jugalah. Kita Baik. kena tahu apa tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk mengikat kepada sesuatu benda yang licin. Contohnya kayu lah kat sini. Dan kalau untuk memulakan ikatan seraya, kita juga perlukan ikatan manuk. Baik. Okey. Kita nak buat sekarang ini iaitu simpul manuk cikgu. Silakan. Betul. Jadi, cara nak buat dia adalah kita letakkan tali di kayu, kita pusingkan, pastikan dapat bentuk X, Irfan. Okey. Kat sini kita akan dapat bentuk X kan? Baik. Okey, betul, kita masukkan hujung tali ke tengah-tengah bentuk X tadi. Okey. Bahagian belakang cikgu. Betul. Okey. Dan kita tarik sahaja. Dan dapatlah okey. ikatan simpul manuk. Dah dapat terbaik cikgu. Okey. Okey, seterusnya kita akan tunjukkan ikatan lilit dua simpul yang akan ditunjukkan oleh murid. Okey. Yang pertama, kita masukkan tali biru ke belakang dan tarik dengan tegang. Pusing sekali lagi. Kemudian biru dimasukkan ke bawah tali merah dan pusingkan. Kemudian kita bawa ke tali biru ke hadapan, kita masukkan ke bawah tali merah lagi dan tarik sehingga tegang. Di sini kita dapat lihat lilit dua simpul. Baiklah, seterusnya kita akan melakukan ikatan yang seterusnya, iaitu ikatan seraya yang akan dilakukan oleh putera Raikal.
pasang. Okey, seterusnya kita akan lalukan kayu di atas kayu A. Seterusnya kita akan lalukan tali di bawah kayu C, dan lalu ke atas kayu B, dan pusing bawah kayu D, dan mengulang langkah pusing di atas kayu A. Okey, seterusnya kita akan membuat lilitan kepada tali. Dan kita akan matikan ikatan di atas kayu A dengan ikatan manok. Berikut merupakan ikatan seraya. Okey, murid-murid, nampaknya kita pun dah belajar 6 jenis ikatan kesimpulan bersama dengan Cikgu Farhan di sini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Okey, hari ini kita belajar banyak dengan Cikgu. Mungkin Cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas tentang pembelajaran kita hari ini bersama-sama di SMK Putrajaya Presiden 92. Silakan. Okey. Jadi daripada aktiviti yang kita dah jalankan pada hari ini, kita dah belajar banyak perkara. Kita dah belajar macam mana untuk menjadi ahli pengakap, Betul. kebaikan menjadi ahli pengakap, dan jenis-jenis ikatan. Semua ni dapat membantu murid MBPK untuk menjadi lebih bersosial Betul. di dalam masyarakat dan meningkatkan kemahiran motor halus murid. Itulah dia, dan kita ingin menerapkan bahawasanya kepada murid MBK ni, mereka kena sentiasa bergaul dengan orang luar di luar sana, dan juga kerana kena bersiap siaga untuk berkongsi maklumat yang mereka ada sekiranya mereka menjadi ahli pengakap di sini, di sekolah ini, Cikgu, ya. Betul. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali kepada Cikgu Farhan kerana berkongsi kepada kita berkenaan dengan bagaimana untuk menjadi pengakap bagi murid MBPK. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.